Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam saya. Okey, hari tu dia sampai nombor berapa ya? Dah, dah, empat dah, 5 dah, 6 dah, 7 dah, 8 ni pun dah kan? Masih ni ke? Eh, tak ada. Masih ni ke? Nombor 9 ke? Saya confuse dengan form 4. Ke masuk section B dah? Saya rasa dah masuk section B kot, section A dah habis kot. Betul tak? Kan? Baru sampai 8 saya. 8 ni? Ah, 8 dah, maksudnya 9 lah. Kan? 9 belum. Okey, okey. Mat minggu depan hari Selasa, betul tak? Betul. Sama Jenjarum pun sama Husna. Dah masuk belum? Husna? Diam dia. Betul lah tu. Okay. So, kemungkinan besar untuk minggu depan saya akan buat kelas mat tu hari Isnin lah. Kalau ikut jadual saya tengok, hari Selasa lah korang punya jadual. Okay. So, kita tengok soalan ni. Encik Tan, suara terdengar jelas ya Haziq? Jelas. Alright. Encik Tan ingin membeli sebuah kereta baharu yang berharga 72,000. Okey, ini ada belajar masa form 3. Beliau bersedia untuk membayar wang pendahuluan 10%. Okey, kita kira dulu yang 10% tu. 10 perkan dengan 100. Kita darabkan dengan 72,000. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? RM7,200. Berapa? 7,200. 7,200. Betul semua? Betul. Okey, ni kita panggil deposit dah. Wang pendahuluan ni bahasa lainnya deposit. So baki dia, okay, so 72,000 tadi tu. Kita tolakkan dengan 7,200. Okey, tolong tolak dapat berapa? Saya tolak 7,200 ke 72,000? 7,200 terlebih kosong pula. Dapat kosong 72,000 tolak dengan 7,200 dapat berapa? 64,800. Alright, 64,800. Okey, ini yang kita nak buat loan. So, sekarang ni, macam korang lah nanti. Korang ada dua pilihan, sama ada korang nak ambil pilihan A ataupun pilihan B. Sebenarnya, kita buat kiraan ni ikut bajet sebenarnya, kemampuan kita. Sebab ada setengah orang dia ada kemampuan dia bayar banyak ni.
ada setengah orang dia ada kemampuan bayar banyak ni. So diberi ada dua pilihan A atau pilihan B. Okay. So pilihan A ni mesti daripada bank yang sama, tetapi pilihan A bayaran dia selama 7 tahun, tetapi faedah dia hanya 2.5%. Pilihan B 9 tahun, faedah dia adalah 2.8%. Biasanya 2.5-2.8% ni kereta import ni, biasanya lah. Okay, jadi apa yang korang perlu buat, kita kira yang pilihan A dulu. Okay, kita tengok pilihan A dulu. So, kita cari dia punya faedah itu 2.5%. Iaitu 2.5 perkan dengan 100. Darabkan dengan 64,800. Okey, cuba kira dapat berapa? 1,620. Okey, so kita dapat 1,620 ni untuk setahun. Faedah untuk setahun. Okey, pilihan A tu dia pinjam selama berapa tahun? Berapa tahun dia buat pinjaman? 7. Okey, jadi darabkan dengan 7. Okey, darab 7 dapat berapa? 11,340. 11,340, betul? Okey, ini jumlah faedah untuk 7 tahun. Okey, tadi dia nak buat, ni faedah saja Tadi dia pinjam 64,800. Jadi tambahkan dengan 64,800. Sekarang kita nak cari jumlah pinjaman. Okey, tambah dapat berapa? 76,140. 76,140. Cuba korang tengok balik tadi, asalnya 72,000 je kan. So, bila kita buat pinjaman, dia jadi 76,000. Ni untuk 7 tahun. Okay. Korang biasa orang-orang yang ni dia biasa nak beli kereta dulu. Bila dah kerja nak beli kereta dulu. Okay. Kalau tanya sir, nasihat sir, bila dah kerja tu, tunggu setahun, belilah rumah dulu. Yang penting rumah. Sebab rumah harga naik, kereta harga turun. Okay. So, itu untuk 7 tahun. Sekarang ni kita nak cari bayaran bulanan dia. Monthly installment. Kita sebut installment. Installment tu bayaran bulanan. Jadi, 76,140. Dia pinjam tadi 7 tahun. Okey, dapat berapa? Tolong kira. Bahagi 7 dapat berapa? 10,877. 10,877. Berapa sen? 14. 14 sen. Betul Okey. Lepas tu nak cari bulanan kan? 1 tahun ada 12 bulan. Bahagikan dengan 12. Okey, dapat berapa? $960.42. 900. 6.42. Betul ni Haziq je yang kira ni. Kalau salah semua salah ni. Betul Okay. Alright, okay, good. So, ini adalah pilihan yang pertama. Jadi kalau ada kemampuan untuk bayar sebanyak ini, maksudnya korang boleh buat loan sebanyak 7 tahun sahaja. Kita ikut kemampuan. Tapi biasa orang kan buat 9 tahun. Okay, kita tengok. Kenapa orang buat 9 tahun? Okay, 2.8 per 100 darabkan dengan 72,000. Sorry. 64,800. Okey, kira dapat berapa? $1,814.
1814. Kalikan dengan 9 tahun. Okey, ini untuk setahun kalikan dengan 9 tahun. Kali dengan 9 dapat berapa? 16.326. 16,326. Okey, ini adalah dia punya faedah saja untuk 9 tahun. Tambahkan dengan 64,800. 21.126. Okey, 21,000. 81 sesuai. 81,126. 126. Okey, ini adalah jumlah pinjaman dia. Tadi dia pinjam 9 tahun. Bahagi 9 dulu. Dapat berapa? 9.014. 9,014. Bahagikan dengan 12. $751.17. Okey, biasanya kalau yang ni kita tak bayar 906, 40 sen tu mana boleh bayar. Tapi sekarang online dah boleh. Tapi biasa bank dia akan genapkan je jadi 907. Yang ni jadi 752. Okey. Sekarang dulu kalau buat kat mesin deposit, macam sekarang banyak bank dia nak buat potong auto. Maksudnya kita tak payah nak pergi bank dah nak masukkan duit. Tapi kalau korang nak masukkan duit dalam mesin deposit boleh. Ada yang setengah-setengahnya masih buat lagi. Dia jadi 910 lah. Yang ini kena jadi 760, kena bayar lebih. Okay. Sekarang banyak dia buat, kita panggil direct debit. Direct debit. Okay. Okay. So, ini adalah untuk monthly installment. Okey, beza antara jumlah bayaran balik bagi kedua-dua pilihan tersebut. Okey, jumlah bayaran balik. Yang ni dia punya total dia 81,000. 81,126. Korang tolakkan dengan jumlah yang ni, 7 tahun. Iaitu 76,140. Okey, so berapa beza dia? 4.986. 4,986. 4,000? 4.986. Alright. Okay, macam siapa yang tak kisah dengan 4,986, dia ambil lah 9 tahun. Siapa kisah, mungkin dengan duit ni, dia nak beli sport rim ke, dia nak beli spoiler ke kan, boleh bagi kereta tu boleh terbang ke kan. Dia kena ambil lah 7 tahun. Tengok kemampuan masing-masing. Okay. Sebab itulah, beli kereta ni, kita ikut kemampuan kita. Ikut tahap kemampuan kita. Kadang-kadang mungkin ada setengah orang dia lebih suka ambil 700 ni sebab dia ada komitmen lain sebanyak mungkin 100 lebih. Kalau 906 tolak 751 ni ada dalam 100 lebih kan. Jadi mungkin 1 lebih tu dia perlukan untuk komitmen yang lain. Isi minyak ke kan. Jadi dia perlukanlah duit tu. Jadi maksudnya bank bagi pilihan nak 7 tahun ke nak 9 tahun. Sebenarnya ikut kita nak berapa tahun tu. Terpulang kau nak berapa tahun. Kau nak loan setahun pun boleh. Tapi loan setahun tu lagi tinggilah kan bayaran bulanan dia. Biasa kalau motor saya tengok sampai kalau motor pun boleh loan sampai 5 tahun tak salah rasa kalau motor. Okey, ikut kemampuan masing-masing. Okey. So, setakat ini ada soalan nak tanya? Nak tengok dulu boleh tengok dulu.
Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada saya. Okey. Kalau korang perasan sekarang ni dekat media sosial ni isu korang punya jadual periksa Betul? Siapa tahu? Siapa baca? Ha? Ada siapa-siapa tahu isu jadual periksa korang? Yang pasal jadi SPM tu ke? Jadual SPM tu lah. Betul lah Fatin. Korang tahu tak? Tahu. Okey, sebenarnya jadual padat ni sebenarnya bukannya tahun korang je. Tahun sebelum-sebelum ni pun dah back to back dah jadual periksa tu. Cuma dia diselangkan oleh diselangkan oleh subjek yang korang tak ambil. Sebenarnya back to back dah. Cuma kali ni mungkin ada Jumaat. Yang sebelum ni Jumaat tak ada. Ahad pun ada So ada kelebihan, ada kekurangan. Okey, kalau zaman dulu jadual periksa tu dari satu subjek ke satu subjek tu macam selang 2 hari tau. Jadi ambil SPM ni dalam sebulan baru habis. Lama gila baru habis. Jadi sebenarnya bagi ada kelebihan, ada kekurangan. Macam zaman dulu sebab nak habiskan SPM tu sampai sebulan, jadi satu penantian yang penuh penyesaan. Okey. Kalau sekarang ni mungkin korang fikir, oh tak sempat lah nak study yang seterusnya. Korang mungkin fikir macam tu. Tapi kalau korang dah buat preparation awal-awal, korang dah buat persiapan awal-awal, periksa tu back to back tu sebenarnya tak ada masalah pun. Bagi lah. Tapi bagi sekarang ni korang tak payah fikir apa jadual tu nak jadi. Yang penting sekarang ni ialah korang fokus untuk belajar dan tambah ilmu yang sepatutnya korang tambah. Jadual tu kalau dapat kita ikutlah. Jadi jangan sangat terikut-terikutlah dengan jadual tu. Sebab saya tengok alamak. Jadi sebenarnya bila isu jadual ni mengganggu tumpuan korang sebenarnya. Sepatutnya korang fokus sebab periksa tu start hujung bulan 2 hujung bulan 2 ke awal bulan 3 macam tu lah. So nasihat saya pada korang ialah fokuslah, jangan fikir sangat pasal jadual periksa tu. Okay? Alright. So ni nak cari interkuartal jualan antar kuartal. Okay, ni sepatutnya 4 dan 11 411 jauh sangat tu. Okay, dah jadi apa data yang sangat besar. So kalau kita cari julat, kita kena susun nombor tu daripada kecil ke besar. So nombor yang paling kecil sekali ialah apa? 3 kan? 3. Ada berapa 3 kat situ? 2. Okey, lepas tu 4 ada berapa? 3. 3 lah kan? Okey, lepas tu 5 ada kan? Ada 5 kan? Ada. Okey, 3 dah, 4 dah. Okey, lepas tu 5 ada 1. Lepas tu kita ada 8 Alright. Lepas 8, 10. Lepas 10, 11, 11. Lepas 11, 12, 12. Lepas 12, 14, 14. Dan yang terakhir sekali ialah 16. alright. Okay, first kali korang kena cari dia punya tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tengah-tengah dia yang ni. Tahu tak? Tahu tak tu tengah-tengah dia? Betul. So sepatutnya kita kena tambah dan bagi 2 lah. Tapi bukan kita nak cari median. Kita nak cari julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil pula tengah-tengah antara 2 kiri kanan tu. Maksudnya 4 dan 12. Jadi 4 ni adalah kuartil yang pertama.
12 ni adalah kuartil yang ke-3. Jadi nak cari julat antara kuartil sama dengan 12 tolak 4. So korang dapat 8. Okey, ingat ke lagi cara ni? Ingat ke lupa dah? Dah lupa. Ingat sikit-sikit. Ingat sikit-sikit. Kena cari tengah-tengah dulu sebenarnya ya. So baru korang cari dia punya kuartil pertama dengan kuartil yang ke-3. Okey, ada soalan tak? Nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada, sir. Semua okey Alright. Kalau tengah-tengah tu satu nombor je. Kalau satu nombor kita okey, saya kurangkan nombor. Bagus juga soalan tu. 3 4 5 8 10 11 12 14 16. Okay, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. So tengah-tengah dia 8 tu tak? Betul tak? Betul. Okey, tu dia punya median. So cari tengah-tengah antara ni dengan ni pula. So tengah-tengah dia 4 kan? Tengah-tengah dia 12. Okey, faham? Faham tak? Ento. Faham saya. Tapi ya, ada soalan. Ya, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Saya rasa nak cakap tadi. Okey dah Okey. Tapi kalau jadi macam ni, ditambah lagi. Yang ni tengah-tengah dia ada 2. Korang nak buat apa ni? Tambah batu. Tambah Tambah bagi 2. Yeah, tambah bagi 2. Ramai cakap tambah bagi 2. Okey, semua dah dapat ingatan balik Betul lah tu? Okey, faham Faham saya. Okey, tambah bagi 2 lah. Okey, semua faham Faham. Alright. Dah tambah bagi 2, lepas tu jumlah dia tolak macam yang bawah ni lah. Yeah. Okey. Kadang-kadang sebenarnya soalan ni soalan senang, tapi kan yang senang ni yang selalu kita tak ingat. Malang betul lah. Okey. Faham Korang kena saya nak korang betul-betul faham dan terus ingat. Okey. Okey Okey, sir. Alright. Okey. Saya teruskan Kalau ada soalan cakap. Okey, sekarang kita nak masuk bahagian B. Okey, ini saya tak pasti sekolah mana, tapi dia soalan akhir tahun tau. Jadi seaspek dia patutnya ni form 4 punya. Saya tak banyak ulang kaji yang form 5. Okey, alright, kita tengok. Okey, soalan yang pertama dia suruh buat graf. Okey, graf. So ada satu pensel. Okey, laju dia 30, 0, 10, 4, 10, 8, 15, 10. Okey, saya rasa graf ni sepatutnya tidak menjadi masalah lah untuk korang sebab korang tinggal plot saja graf yang sepatutnya. Okey, so yang kosong tu dia letak kat 30. Okey. Lepas tu 4, 10.
Lepas tu 8, 10. Okey, lepas tu 15, 10. 10, 15. Ini. Okay, kalau korang sambungkan balik graf tu, okey, lebih kurang menjadi macam ni lah. Alright. Okey. Jaranglah ada soalan plot macam ni. Kalau ada plot macam ni, jangan buat salah lah. Sangat senang ni. Jaranglah ada. Okey, tapi yang penting ni, sekarang ni saya nak korang tengok soalan A, B dengan C. Okey, B tu sekarang kita cari laju seragam. Okey, lepas tu tempoh masa dia bergerak dengan laju seragam. Okey, tengok. Soalan B1. Mana laju seragam dia? Laju seragam dia maksudnya graf dia bergerak dalam garis yang lurus. Mana dia punya laju seragam? 4 dengan 8. Tu bukan jawapan dia. 10. Yes, 10. Okey. 10 ms tolak 1. Dia minta laju seragam. Okey. Okey. Okey, faham Okey, yang kedua. Masa dia bila dia bergerak dengan laju seragam. Tadi jawapan dia. Iaitu 8 tolak 4. Kita dapat 4 saat. Okey, sekarang semua dapat bezakan tak dua soalan tu? Satu, yang pertama dia minta laju seragam. Yang kedua dia minta masa laju seragam tu. Masa dia bergerak dalam kelajuan yang seragam. Okey, kita tengok soalan. Masa dalam saat zarah itu bergerak dengan laju seragam. Yang pertama dia nak laju seragam. Yang kedua masa. So itu jawapan dia. Okey. Semua faham tak yang pertama yang tu? Untuk soalan B1. Faham. Alright. Kita tengok soalan C. Kadar perubahan laju dalam meter per saat dalam tempoh 4 saat yang pertama. Okey, 4 saat yang pertama kawasan ni. Kawasan koordinat dia yang ni. 0, 30 dengan 4, 10. Okey, saya dah bagi tahu korang. Kalau disebut kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju. Bila sebut kadar dia, kat mana kawasan dia? Katalah dia kata 0 hingga 4 saat ataupun 4 saat yang pertama. Maksudnya, korang akan guna formula kecerunan. Senang nak ingat. Ada kadar. Kadar perubahan, tak kisahlah kadar perubahan apa, tapi disebut kadar perubahan. Terus pakai formula kecerunan. Okey. So, 10 tolak 30 bahagi 4 tolak 0. Jawapannya sepatutnya negatif. Berapa jawapan dia? Negatif 5. Negatif 5 ms tolak 2. Okey. So, negatif 5 ni, saya nak tanya budak-budak yang ambil fizik kat sini. Aziz, Husna, siapa-siapa yang ambil fizik lah ya. Alright, soalan answer pada korang. Kalau dalam fizik ditanya tu, negatif tu maksudnya apa? Dia ke belakang. Mata balik. Nah, pejutan. Nyapecutan. Siapa jawab tanya nyapecutan? Dalam sains pun ada kan? Ada. Nyapecutan. Kan? Jangan sebut garang-garang sangat nyapecutan ni. Sebutlah lembut sikit. Kan? Menghargai. Menghargai orang yang telah pergi.
Betul. Pergi meninggalkan Yusri. Silap pula Yusri pula jadi mangsa ya. Alright. Okey. Hitung jumlah jarak yang dilalui oleh zarah tersebut dalam tempoh 10 saat. Okey, ada yang tak masuk lagi ni Aduhlah korang ni nak periksa pun petang tak ada apa-apa kan patutnya kan? Ke besok ada periksa apa-apa? Esok masih lisan. Lisan agama. Ah. Sekarang ni ujian lisan. Sebab first time tengok ujian lisan macam tu. Dia hafal surah yang diberi ya. Maksudnya korang baru first time kot sebab saya tengok tahun lepas tak ada pula. Oh, dulu ada hafal tapi dia hafal bukan jadi waktu SPM. Dia hafal waktu kelas. Saya ingat. Zaman saya pun dah ada dah tapi waktu kelas. Tapi zaman saya dulu surah lazim je. Korang ada surah apa surah panjang Mu'minun, Kafi. Biasa seru orang-orang yang tak masuk lagi ni. Alright. So, kita nak cari jarak. Kalau nak cari jarak, maksudnya kita nak cari luas di bawah graf. Okey. So, sewarnakan warna yang berbeza supaya korang nampak jelas. Okey, ni luas bawah graf. Okey, ni bentuk yang pertama. Okey, bentuk trapezium. Okey, saya lukiskan kat sini juga. Okey, bentuk yang pertama ni dia punya tinggi dia ni 30, yang ni 10, tinggi dia 4. So 30, 10, tinggi dia 4. So nak cari luas dia 1/2, darabkan dengan 10, tambahkan dengan 30, darabkan dengan tinggi. Okey, dapat berapa? $80. 80, betul Betul. Okey. Okey, so settle yang pertama. Jom tengok yang kedua. Okey, ni biasa bentuk ni pun akan ada juga dalam periksa. Kacang je ni. Okey, 4. Ni 10. So 4, 10.
Okey, tak payah saya tanya korang Korang patut tahu 4 darab 10 dapat 80. 40. 80 pula. Apa itu mengarut? Okey. So, bentuk yang seterusnya kita ada bentuk trapezium juga. Okey, kita lengkapkan dulu. So, kat sini 10. Kat sini 30. 15. Ni 15. Yang ni tinggi dia 2. Okey. Okey, ni 15. Ni 10. Ni 2. Jadi 1/2 darab 10 tambah 15 darab 2. Okey, dapat berapa ni? 25. 25. Okey, so jumlah jarak 25 tambah 40 tambah 80. Okey, dapat berapa? Berapa? 145, betul tak? Betul. Meter unit dia meter Okey, so bagi korang tengok dulu apa yang dikendaki kat sini. Untuk yang ni hati-hati takut dia tanya takutlah. So senang korang tengok dan fahamkan betul-betul. Kalau ada soalan nanti saya tanya. Kalau nak tanya boleh tanya lepas ni. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada saya. Tolong pastikan fahamkan betul-betul. Sebab nanti minggu depan kita buat mat lagi, saya takut tak jumpa dah soalan ni. Tak ada Okay, tak ada, saya nak teruskan. Tak ada Ada. Okey. Ada. Tak ada okey. Okey, kalau korang tengok jadual ada suruh korang join kan nanti kelas form 4 sebab tak salah saya kalau form 4 pun guna kertas yang sama. Jadi mungkin kalau korang dapat join online tu nanti hari Khamis ni. Jadi kita dah habis lah. So sudah tambahkan lagi lah korang punya ulang kaji. Jadi saya harap jangan tak join pula ya. Sebahagian daripada tuition So nanti saya harap minggu depan saya akan buat satu kertas yang baru pula. Okey. Okey, yang ni saya dah buat dengan form 4. Agak mengelirukan sebab kalau korang mungkin taklah kot sebab saya buat dekat komputer kan. Dekat saya buat dengan whiteboard, dekat whiteboard. Okey, untuk pengetahuan korang yang form 4 saya dah mula kelas bersemuka dengan korang saya tak mulakan lagi sebab pertama saya memang nak korang duduk rumah sebab takut kalau hujan. Yang kedua, saya tak nak ambil risiko sebab korang tengah percubaan. Okey. Jadi nantilah dulu kita habiskan dulu korang punya percubaan.
Nanti kita bincang semula kelas kesemuka korang tu macam mana ni. Alright. Okay, dalam soalan ni dia bagi tahu JAB ni dia kongruen dengan LCD. Kongruen tu maksud dia sama. Okay, lepas tu KBC ni sama dengan MDE. Maksud dia sama. Kongruen. Maksudnya sama. Okey, semua faham maksud kongruen Kongruen? Faham. Alright. Okay, good. Okay, so tak ada masalah. Okay, next. Soalan ni menarik sebab dia bagi maklumat-maklumat tu jadi seminta kita kena lengkapkan dulu maklumat yang diberi. Itu first kali. Kalau kita nak teruskan, kita kena lengkapkan dulu maklumat yang diberi. So, dia bagi koordinat E. E ni, koordinat dia adalah 18,0. Bermakna dekat E ni, 18. Alright. Okay. So, tulis 18 kat bawah E sebab situ 18. Diberitahu AB sama panjang dengan CD. BC sama panjang dengan DE. Okey. Dia bagi tahu kat CD AB sama dengan CD. Okey, adalah 2 kali BC. Bermaksud katakanlah BC dengan DE ni selabelkan X, bermakna dalam AB ada 2X. Kalau dalam AB ada 2X, dalam CB pun ada 2X. Alright. Boleh faham tak yang tu dulu? Boleh. Okey. Okey. So, lepas tu okey, koordinat dia dah bagi A ke E. Alright, tengok ya. A ke E. Dia bagi 30 unit. Alright, 30. Okey, daripada A ke E tu ada berapa X jumlah? Daripada A ke E tu ada berapa X? 6. 6X Okey, jadi 6X sama dengan 30. X sama dengan 30 bahagi 6. So dapat 5. Bermakna 2 kali 5 ini 10. Ini 5. Ini 10. Ini 5. Alright. Okey. Yang tu boleh faham tak sampai di situ? Sampai situ boleh faham tak? Tak faham cakap, saya ulang balik. Boleh. Ulang balik saya. Okey. Yang X tu faham Faham. Tolong jangan diam je. Okey, lepas tu dia bagi ni 30. Ni 2X, ni 3. 2 tambah 1 jadi 3. 3 tambah 2 jadi 5. 5 tambah 1 jadi 6. So 6X lah total semua.
So kita nak cari nilai X. So nilai X sama dengan 30 bahagi 6 dapat 5. So nilai X kan sama dengan 5. 2 kali 5 dapat 10. Yang ni X. So 5. 2 kali 5 dapat 10. Ni X. Jadi 5. Alright. Sampai situ boleh faham? Boleh sir. Boleh. Okey. Dibagi AJ 10. AJ ni 10. Maksudnya samalah dengan LC ni 10. Bermakna kat sini nilai dia 10. BK 10 unit. AJ sama dengan 10. BK. Takkan BK ke 10? Sekejap. A ke J 10 unit. AJ 20 sir. Oh, AJ 20. Bahasa Melayu dia salah. Bahasa Inggeris dia salah. Okey, ni 20. Okey. Yang ni 10. Bermakna kat sini 10. Okey, sampai situ okey? Okey. Alright. Okey, dah. Cukup dah tu. So, kita boleh kira dulu apa yang kita patut kira. Sebab kat sini kan 18. Bermakna daripada 0 ke sini adalah 18. Belah X ni maksudnya 18. Jadi tinggal lagi berapa baki untuk belah negatif ni? 12. 12. Bermaksud dekat A ni adalah negatif 12. Betul tak? Betul. Okey. Semua faham macam mana dapat negatif 12 tu? Krik-krik dah ni. Semua faham tak macam mana dapat negatif 12 tu? Faham. Haziq je ni. Kita tak dengar lagi suara Faris, Fatin, Husna. Sir, ulang balik boleh tak? Okey, yang tadi yang 12 tu kan, negatif 12. Okey. Kat sini tadi, sekejap saya kecilkan keputusan. Kat sini tadi kan 18 kosong koordinat dia. Bermaksud sini 18. Bermakna daripada 0 ke E ni, E, jumlah dia adalah 18. Tetapi daripada A ke E, jumlah dia adalah 30. Tetapi sebelah yang positif, nilai dia adalah 18. Bermakna sebelah yang negatif, 30 tolak 18, korang tinggal 12. Ingat dia ke kiri. Bermakna koordinat dekat A tu dia jadi negatif 12. Okey, boleh faham? Faham. Okey, beberapa orang je yang saya tak dengar suara. Faris, Faham, sir. Nurin, Asra, Sera, Syahrul, Syasha, Syuhada, Ilham. Korang tak faham, cakap tak faham, korang nak periksa ni. Okey. Okey, kat situ negatif 12. Daripada A ke B, beza dia 10. Beza dia 10. So, koordinat B ni negatif 2. Betul tak? Betul.
Okey, semua faham tak jadi negatif 2 tu macam mana? Sebab A ke B jarak dia 10. Jadi 12 tambah 10 kena tolak lah. Tolak 10 dapat 2. Okey, faham tak yang tu? Faham. Faham. Faham Okey, secari D pula. 18 tolak 5 tinggal 13. 13 tolak 10 tinggal 3. Okey. Faham tak D tu dapat 13 macam mana? C tu dapat 3 tu macam mana? Faham tak? Faham. Faham. Okey. Bermakna sekarang ni koordinat M adalah 13, 10. Ni tadi kan 10 dekat sini tadi. Bermakna koordinat L adalah 3, 20. Bermakna koordinat K adalah negatif 2, 10. Bermakna koordinat A adalah negatif 12, 20. Okey, koordinat-koordinat tu boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, kalau korang tengok setengah lengkapkan jadual dulu sebelum pergi seterusnya. Okey, so soalan yang pertama iaitu soalan A. A1 dia minta koordinat C. Koordinat C, nampak ni koordinat C kat sini. Okey, koordinat X dia adalah 3. Koordinat Y dia adalah 0 sebab dia berada pada paksi X. Okey, yang tu boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, koordinat J. J, yang atas tadi kita dah buat dah. Negatif 12, 20. Okey, masih okey lagi? Okey. Okey. Alright, okey. So nak cari persamaan untuk garis CL ni, CL. Okey. CL ni adalah garis menegak. Jadi, bila garis menegak dan dia melalui paksi X, okey, persamaan dia akan jadi X sama dengan apa? Sebab, okey, jadi sekarang ni dekat C koordinat dia adalah 3. 3, 0. Bermakna X sama dengan 3. Okey, boleh faham tak macam mana X sama dengan 3 tu? Boleh faham tak X sama dengan 3? Boleh. Okey, next ialah C. Persamaan BJ. BJ ni. Kita ada dua koordinat kat situ. Okey, koordinat B dia adalah negatif 2, 0. Koordinat J dia adalah negatif 12. Okey, negatif 12, 20. Okey, kalau nak cari persamaan yang macam ni, kita kena cari kecerunan. Okey, labelkan X1, Y1, X2, Y2. Bermakna 20 tolak 0 bahagikan dengan negatif 12 tolak negatif 2. So, korang dapat 20 bahagi negatif 14. Kalau korang kecilkan, korang akan dapat negatif 10/7. Betul tak? Betul. Okey, betul Okey. Itu dia punya kecerunan.
So, sekarang ni kita nak cari dia punya persamaan. Okey, kalau nak cari persamaan, sesangat galakkan korang gunakan formula ini. Formula ini sebenarnya ada dalam ADMAT. Kenapa? Sebab tak payah cari C. Terus masukkan je nilai, ambil koordinat ni. B ni -2 kosong. So, -2, Y dia kosong. M dia adalah -10/7. X dia adalah -2. Okey, jadi macam ni. So, Y sama dengan -10/7. X tambah 2. So, korang akan dapat -10/7 X tolak 20/7. Okey, jadi korang tak perlu nak cari dia punya pintasan Y. Tak perlu, macam tu saja. Okey, seterusnya, tentukan pintasan X bagi garis lurus BJ. Kalau kita nak cari pintasan X, so pintasan X, dia punya Y adalah kosong. Masukkan dekat sini je. So, Y sama dengan -10/7 X tolak 20/7. Masukkan kosong. So, korang dapat -10/7 X tolak 20/7. Pindahkan ni 20/7 ke sebelah. Jadi positif. Okey. Lepas tu 2X ni sama dengan 20/7 bahagi -10/7. Dapat berapa nilai X? Nilai pintasan X dia? Pintasan X tak cari lah. Sorry. Sekejap. Apa? -2 kan? Dapat -2. Sebenarnya tak cari, sorry. Ni -2 kan jawapan dia. Okey, korang tak boleh tulis jawapan macam ni. Sebab ni adalah persamaan. Korang kena tulis macam ni. Pintasan Y sama dengan -2. Yang ni salah. Okey, sebab ini adalah paksi simetri ataupun persamaan. Okey, faham tak macam mana tulis jawapan sekarang ni? Yang saya cakap tak payah cari tu. Oh, sebab dah ada kat sini tadi, saya tak perasan. Kita dah cari koordinat dia. Pintasan X kan dia nak kan? Ni kan pintasan X. Kan dia dah bersilang kat paksi X tu. Nilai dia -2. Sebenarnya tak perlu cari. Dah ada jawapan dah kat situ. Tapi kalau kena cari macam saya buat ni lah. Okey? Okey, saya. Okey. Okey, tengok dulu. Saya bagi masa tengok dulu. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada, saya. Okey, saya rasa korang dah semakin serabut. Okey, kita tengok.
Alright. Hari tu pun soalan form 4 pun sampai sini. Okey. Okey. Sempat tak lagi masa sebab graf ni panjang tak ni. Alright. Okey. So sekarang ni tak boleh nak. Sekejap. Okey. So stop sampai sini dulu sebab sekarang ni dah sama dengan form 4 punya kelas. Sampai tadi tu form 4 punya kelas dah samalah dengan korang. Okey, jadi so jangan lupa ya. Kalau tak ada apa-apa tolong masuk ya hari Khamis ni. Sebab hari Khamis ni pukul 4 sampai 5.30 saya akan send link juga. Maksudnya saya akan mula daripada nombor 13. Okey, cuma waktu tu korang akan tengok saya tulis dekat whiteboard lah. Okey, saya menulis di whiteboard. Okey, cuma soalan nombor 14 ni mungkin saya akan simpan minggu depan. Sebab yang ni kena sebab saya nak buat dekat kertas ada problem lah sebab macam mana saya nak buat kan. So mungkin saya akan buat dekat whiteboard. Yang ni mungkin saya akan buat online, kita lukis, lepas tu kita terus cari kat ni. Okey, korang tengok soalan-soalan dia. So mungkin saya akan habis hari Khamis ni, saya akan habiskan bahagian B. So bahagian C ni adalah soalan-soalan lukisan Okey, dengan nampak luas soalan penjelmaan. Okey, tak boleh tak? Kalau saya nak, kalau boleh saya nak buat graf dengan korang siap-siap. Okey, bolehlah. Kita buatlah sekejap. Ni soalan ni bagi saya penting ni untuk korang ni. Korang nampak jelas kan gambar rajah dia punya table tu, nampak jelas tak? Jelas. Okey. So sekarang ni dia bagi Y sama dengan 9 per X. Jadi korang gantikan tempat 1 dalam persamaan, korang akan dapat P. Korang gantikan 3 dalam persamaan, korang akan dapat Q. Korang gantikan 6 dalam persamaan, korang akan dapat R. Okey, tolong. P berapa? P berapa? 9 bahagi 1 dapat 9. 9 Okey, yang ni 9 bahagi 3 dapat 3. 3. 3. Ini 9 bahagi 6 dapat 1.5. 1.5. Okey, boleh Boleh. Boleh faham Okey. So, kejap saya nak ambil gambar soalan ni, nanti tak jelas. Okey. Saya masukkan dalam grup WhatsApp. Nanti korang boleh tengok balik. Okey, saya dah send. Okey, sekarang kita nak fokus pada graf. Okey, tengok betul-betul. Okey, kalau ikutkan graf apa jadual yang diberi tu, dia minta 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm pada 2 unit pada paksi Y. Bermakna dia paling besar 8 untuk paksi X. Sekejap.
8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okey. Bermakna ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Untuk paksi Y pula 2 cm kepada 2 unit. Bermaksud kita akan pakai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sebab paling besar 18, 15 Okey, cukup. Okey. Pak C, boleh faham tak Pak C? Boleh. Tolong ada confirm soalan ni mesti ada periksa percubaan nanti. Semua faham? Soalan ni untuk anak meriksa wajib betul. Wajib. Kalau tak betul kita jumpa ke akhirat. Okey. Boleh? Boleh faham? Boleh. Okey, dekat WhatsApp saya dah bagi dah. Okey, pertama koordinat dia 0.65. 0.6, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 8, 7, 6 sini. So 0.6, 15. 15 dekat sini. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sini. Tu. Lepas tu 1, 9. Okey. Lepas tu 1.85. 1.85. 5 sini. Okey, lepas tu 2.5, 3.6. 2.5, 3.6. 4, 3 kat sini, 3.2, 3.4, 3.6. Okey. Lepas tu 4.52. 3, 3. 3, 3. Okey, lepas tu 4.52. 1, 2, 3, 1, 4.52. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Lepas tu 5, 1.8. 1.8 sini. Okey, lepas tu 6, 1.5. 1.5 separuh. Okey, lepas tu 8, 1.1. 1.1 sini. Lepas tu korang kena sambungkanlah. Okey. Aduh. Okey. Sebab dia terbalik Sekejap Baik.
Alamak. Okey, kalau Sir lebih suka putuskan dekat satu-satu ni senang nak apa? Okey. Okey, macam tak berapa tepat ya titik yang saya buat tu. Patutnya dia macam jadi melengkung. Macam ni patutnya. Allah. Ya. Okey. Okey lah ya. Okey, boleh faham tak macam mana plot tu? Boleh. Boleh Okey, lepas tu ni nak cari nilai Y apabila X sama dengan 3.8. X sama dengan 3.8. Okey, cari 3.8 dulu. 3.8 dekat sini. So, dah bersilang. Stop. Cari belah sini. Tu 2 point berapa tu? Dua point berapa tu? Kalau X 2.4. 3.8, maksud Y dia adalah 2.4. Okey, korang tahu sebab satu ni nilai dia 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 3. Okey, kena tengok keadaan graf tu. Okey, lepas tu dia bagi nilai Y dia 8 pula. Okey, sini 8. Okey, lepas tu tarik ke bawah. Okey, dapat berapa tu? 1 point berapa tu? Y8. Ya? 1.2. 1.2 ke? Sebab 1.1. Kenapa? Sebab ni 1, 2, kotak dia ada 10. Yang ni 2 ke 3, kotak dia ada 5. Kalau kotak dia 5, setiap satu kotak 0.2. Kalau kotak dia 10, setiap satu kotak dia 0.1. Okey? Boleh faham tak? Faham, Sir. Okey. Janganlah buat graf macam saya sebab dia sejarang buat graf terbalik. Okey. Ada soalan nak tanya tak untuk graf ni? Soalan graf wajib betul. Wajib betul sebab dia ada dua, 6, 9 markah. 9 markah. Kau tak nak ke markah 9 kat situ saja? Okey. Ada soalan tak untuk graf ni? Tak ada saya. Okey, boleh dapat markah penuh tak untuk graf ni nanti? Boleh dapat markah? InsyaAllah. Okey, saya harap korang cubalah ya. So nanti tengok balik. Lepas ni saya akan send video ni. Terutama soalan graf ni, yang paling penting adalah soalan graf. Kalau korang ada kertas graf kat rumah, cuba korang training buat. Okey, mungkin jawapan korang kalau korang dapat graf lebih cantik, mungkin lebih baiklah jawapan dia. Sebab kalau untuk jawapan yang macam ni, dalam periksa, dia ada julat yang tertentu. Okey, jawapan dia. Maksudnya cikgu akan tengok jawapan korang berada tak dalam julat ni. Kalau jawapan korang berada dalam julat tu, korang akan dapat markah penuh. Tapi kalau jawapan korang berada luar pada julat tu, korang tak dapat markah lah. Okay, sebab itulah bila korang plot, jangan terlalu lurus. Sebab tu korang berhenti.
Kalau kau nak guna flexible rule tu terpulang. Tapi kalau saya tak guna. Okay. Saya lebih suka kalau korang berhenti daripada satu titik ke satu titik. Tapi ingat ni adalah graf lengkung, bukan graf lurus. Okey. Okey. Okey, boleh ya. Doni, Faris, Fatin, Haziq, Husna, Nurin, Tia, Sera, Syahrul, Syasha, Syuhada, Ilham dengan Yusri. Boleh ya semua? Boleh. Boleh sir. Boleh. Okay, tolong study balik untuk graf tu. Kalau ada graf cuba buat balik. Korang kena dapat markah penuh untuk graf. Kalau lepas-lepas memang anak murid saya biasa dapat markah penuh, majoriti dapat markah penuh untuk graf tu. Okey, nanti saya send video ni balik. Okey, tolong nanti kita jumpa lagi hari Khamis ni pukul 4 sampai pukul 5.30. Korang online. Okey. Korang boleh online saja di rumah. Okey, jap. Saya nak tengok jap. Ada slot kosong tak untuk korang datang? Siapa yang nak datang lah. Oh, tak ada. Form 4 ada berapa belas orang yang datang. Okey. Okey. So, terima kasih semua. Nanti kita jumpa lagi hari Khamis untuk matematik. Bye. Terima Terima kasih, sir. Okey. Terima kasih sir. Okey.